Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Azmi bin Abdullah. Nombor metrik saya C20E0890. Saya ingin membicarakan tentang isu penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak iaitu mendera mental dan fizikal kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun. Setiap tahun sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak di Malaysia yang dilaporkan menjadi mangsa penderaan kanak-kanak. Ini boleh memberikan impak negatif kepada kanak-kanak dari segi pertumbuhan dan kesihatan mental. Antara faktor berlakunya masalah penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat pada masa ini ialah kurangnya ilmu agama di kalangan ibu bapa. Pendidikan amat penting kerana boleh dijadikan panduan yang terbaik dalam menguruskan sesuatu, termasuklah menguruskan keluarga. Masalah yang dihadapi oleh seseorang pasti mempunyai jalan penyelesaian jika berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kerana semua agama telah menerapkan sikap dan perbuatan yang baik yang boleh dicontohi oleh setiap umatnya, seperti kesabaran yang tinggi untuk melayan kerendah anak-anak. Sebagai umat Islam, Al-Quran juga telah menjelaskan kepada umatnya iaitu azab yang amat pedih bagi sesiapa yang tidak menjaga amanahnya dengan baik, seperti anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Faktor lain yang menjadi punca peningkatan kes penderaan kanak-kanak ialah masalah kewangan. Masalah kewangan boleh berlaku dalam sesebuah keluarga. Masalah ini boleh menjadi punca kepada peningkatan kes penderaan kanak-kanak pada masa ini. Sesebuah keluarga yang menghadapi masalah kewangan boleh menyebabkan mereka bertindak ganas terhadap kanak-kanak. Sebagai contoh, jika anak-anak mahu meminta duit belanja atau keperluan lain seperti membeli buku dan sebagainya, sudah pasti anak tersebut akan menjadi mangsa sepak terjang mereka. Keadaan ini amat menyedihkan kerana kanak-kanak tidak sepatutnya diperlakukan sebegitu rupa di usia mereka yang masih memerlukan kasih sayang dan perlindungan dari ibu bapa. Sekiranya menghadapi masalah kewangan, jangan dilepaskan kepada kanak-kanak kerana mereka tidak bersalah dalam hal ini. Ibu bapa perlu memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini kerana setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Faktor seterusnya, berlaku penderaan kes kanak-kanak adalah disebabkan kerana mangsa merupakan anak tidak saftara. Faktor ini berlaku disebabkan kanak-kanak ini dilahirkan tanpa kerelaan ibu atau bapanya, menyebabkan ibu bapa cenderung untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, anak yang dilahirkan tanpa nikah sama ada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syarak. Ini berpunca kerana kejahilan dan kurang didikan agama menjadi punca mengapa seseorang itu sanggup melakukan zina. Selain itu, menonton video lucah, menghantar SMS berbau lucah, bersekedudukan tanpa ikatan yang sah dan percampuran bebas antara lelaki dan perempuan juga menyumbang kepada perbuatan zina dan kelahiran anak tak saftara. Yang harus dilakukan bagi membendung masalah penderaan kanak-kanak ialah ibu bapa atau pengasuh juga perlu menghadiri kelas bimbingan dan kaunseling. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberikan pendidikan keibu-bapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Pendidikan ini amat penting bagi setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar harus dipikul setelah berumah tangga. Mereka akan lebih jelas tentang cara-cara mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami isteri dengan baik. Dengan itu, masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. Kuasakan undang-undang. Penderaan terhadap kanak-kanak boleh dibendung melalui penguasaan undang-undang dan perlu dipindah semula. Supaya pelaku dapat dikenakan hukuman yang setimpal, pelaku akan dipenjarakan atau dikenakan bayaran denda dengan jumlah yang banyak atau kedua-duanya sekali. Parlimen perlu menggubal rang undang-undang bagi mencegah perbuatan mendera kanak-kanak di negara ini supaya kes dera kanak-kanak di negara kita boleh dikurangkan. Mereka yang bersalah mesti dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang berat.
Masyarakat sepatutnya berani tampil ke muka pengadilan untuk menjadi saksi. Pesalah-pesalah ini juga perlu dianggap sebagai penjenayah dan dihukum rotan atau dipenjara. Hanya hukuman seperti ini yang dapat menyedarkan ibu bapa tentang kesalahan mereka. Tanpa hukuman yang berat, penderaan seperti ini akan terus berulang. Di samping itu, hukuman seperti ini juga memberi pengajaran kepada pasangan yang lain supaya tidak mendera anak-anak mereka. Bagi memastikan undang-undang ini berkesan, setiap anggota masyarakat perlu bekerjasama dan melaporkan kes-kes dera kepada pihak yang berwajib, iaitu pihak polis atau pihak Jabatan Kebajikan. Di samping itu, peranan masyarakat amat diperlukan untuk membendung masalah ini. Semua lapisan masyarakat perlu membuang sikap mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, masyarakat perlulah sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling mereka. Contohnya, jika salah seorang jiran mereka telah melakukan penderaan terhadap kanak-kanak, kita seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis agar tindakan yang sepatutnya dapat dikenakan kepada si pelaku dera. Bukan itu sahaja, kawasan kediaman juga perlu diperketatkan lagi pengawalan keselamatan agar tiada pihak yang berani untuk mendera kanak-kanak. Oleh itu, jelaslah bahawa semangat kejiranan yang tinggi mampu untuk mengurangkan kes penderaan kanak-kanak yang semakin hari semakin membimbangkan. Langkah yang harus dilaksanakan bagi membendung masalah penderaan kanak-kanak ini ialah ibu bapa atau pengasuh perlulah menghadiri kelas-kelas bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, pihak yang berwajib juga perlulah mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberi pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi menyedarkan mereka akan tanggung jawab yang besar harus dipikul setelah berumah tangga. Mereka akan lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak dan kaedah untuk melayan suami dan isteri dengan baik. Dengan itu, masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia Binti Ismail, Katmatik C20E1268. Kesan terhadap penderaan kanak-kanak yang pertama adalah dari segi mental. Hal ini berlaku akibat daripada siksaan atau penindasan kerana mereka berada dalam ketakutan dan mereka tidak dapat membantah untuk membela diri mereka dan mengakibatkan perkembangan emosi mereka terjejas. Sehubungan dengan itu, mangsa akan menerima tekanan emosi yang mendalam yang akan mempengaruhi kehidupannya sehari-harian kerana hilang kepercayaan ke atas dirinya sendiri. Sebagai contoh, mangsa akan menjadi lebih penakut untuk menghadapi masyarakat kerana trauma akan perlakuan penderaan ke atas dirinya. Kesan yang kedua pula adalah kesan menyebabkan kanak-kanak berasa bimbang, menimbulkan rasa kecewa, hilang keyakinan diri dan bersikap agresif, dan fikiran mereka sering terganggu. Dalam sesetengah kes, mangsa penderaan lebih cenderung bertindak lebih agresif dan menyebabkan mereka melakukan penderaan ini kepada orang lain, sebagaimana yang diperlakukan ke atas dirinya sendiri. Apabila emosi mereka terjejas, ini akan menimbulkan kesan yang buruk ke atas perkembangan sahsiah kanak-kanak. Kesan yang kedua pula merupakan kecederaan fizikal akibat seksaan ataupun pukulan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui kecederaan yang dialami oleh kanak-kanak tersebut seperti luka di anggota badan si mangsa. Penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak akan memberikan kesan negatif khususnya terhadap masa depan mereka apabila meningkat dewasa. Malah, hal ini secara tidak langsung akan mengundang berlakunya kecacatan fizikal yang serius. Sebagai contoh, sesetengah kes penderaan yang berlaku telah menyebabkan si mangsa mengalami kerecatan otak yang berlaku akibat hentakan di kepala dengan menggunakan benda-benda keras dan tumpul yang akan meragut nyawa si mangsa. Berlaku merupakan kesan yang kita dapat lihat daripada segi fizikalnya. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak yang menderita akibat didera dan dikasari cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang lemah dan kurang serta mereka tidak percaya kepada orang yang berada di sekeliling mereka. Hal ini berkemungkinan mereka sukar untuk menceritakan dan meluahkan perasaan sebenar mereka sehingga mereka memendam perasaan tersebut sehingga boleh mengganggu fikiran mereka dan memberi mereka tekanan emosi. Semakin kerap tempoh penderaan, semakin teruk kesan ke atas perkembangan kanak-kanak yang didera itu. Oleh itu, kesan daripada penderaan itu mereka akan dilalui dengan kenangan yang pahit
apabila menjadi mangsa penderaan. Terdapat beberapa kajian yang dilakukan. Kanak-kanak yang dibesarkan di dalam persekitaran yang tidak baik, ganas serta kasar akan membuat mereka menjadi lebih liar dan lebih cenderung ke arah penlibatan dengan permasalahan sosial seperti vandalisme, membuli dan sebagainya. Hal ini kerana mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Selain itu, penderaan terhadap kanak-kanak juga boleh mengaktifkan minda yang bersifat reptilia. Hal ini dikatakan demikian kerana penderaan boleh mengganggu perkembangan dan sikap mereka. Kita dapat lihat dalam negara kita terdapat permasalahan gejala-gejala sosial di negara sendiri. Hal ini juga merupakan hasil daripada didikan ibu bapa yang mendera mereka dan orang sekeliling yang agresif dan kejam. Kanak-kanak yang pernah menjadi mangsa penderaan akan menyebabkan emosi dan mereka tertekan sehingga tidak dapat membezakan yang mana buruk dan yang mana yang baik. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik mengikut perasaan mereka sehingga tahap kepuasan mereka tercapai. Menurut kajian, kanak-kanak yang membuli ini merupakan datang daripada keluarga yang bermasalah. Ibu bapa yang pemarah, kasar, sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kesat. Ibu bapa yang mendera kanak-kanak mempunyai ketidakstabilan emosi sehingga hilang kewarasan lalu mendera anak-anak mereka dengan teruk sehingga boleh membawa maut. Kita juga dapat melihat simptom-simptom kanak-kanak yang didera dan akan mengalami kemurungan sehingga berani mencederakan diri, suka menjauhkan diri daripada orang lain serta membuat perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia. Adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada tahun 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu selepas setahun berlakunya tragedi 31 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Tragedi ini telah membuka mata dan menyedarkan semua pihak betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta menghindari sikap curiga antara satu sama lain. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian iaitu Objektif Masyarakat Malaysia dan Ikrar yang menggariskan 5 prinsip rukun negara. Antara objektif masyarakat Malaysia ialah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil dan kemakmuran negara, dapat menikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak dan membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Objektif ini dirangka kerana kita perlu menjadi negara yang aman tanpa adanya pergaduhan atau salah faham antara kaum di negara kita. Kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak, penjagaan kanak-kanak yang berkualiti boleh membentuk peluang hidup setiap kanak-kanak secara positif jika mengalami zaman kanak-kanak yang baik, selamat dan aman pada masa yang sama, mendapat sokongan pembangunan kemahiran peribadi dan sosialnya. Hasil dan pencapaian semasa dewasa berkait rapat dengan kecekapan kognitif dan sosial yang dipupuk pada zaman kanak-kanak, kemampuan kognitif yang baik berkait rapat dengan pencapaian pendidikan di masa depan dan status sosioekonomi yang lebih tinggi. Penumpuan kepada peringkat umur ini merupakan salah satu strategi awal bagi mengasaskan pendidikan sepanjang hayat dengan menghasilkan insan berjiwa murni, berakhlak mulia, berdisiplin serta berkemahiran menangani perubahan teknologi dan sosioekonomi global. Usaha menangani penderaan kanak-kanak dan memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas membentuk modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara perkasan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Penghayatan rukun negara dengan lebih mendalam akan memudahkan lagi proses pentadbiran negara kerana rakyat mula sedar tentang konsep-konsep yang terkandung dalam rukun negara seperti menghormati antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, latar belakang dan budaya sesuatu masyarakat. Dalam kes pembuangan bayi yang semakin lama semakin meningkat, perlu dikurangkan.
Salah satu prinsip rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip dalam rukun negara jelas kunci kepada keharmonian dan perpaduan antara kaum demi kestabilan Malaysia. Hal ini dapat dikaitkan dengan kanak-kanak merupakan model insan penting kepada negara. Model insan ini dapat dibangunkan kepada tahap yang lebih optimum melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Kesimpulannya, setiap ibu bapa seharusnya menjaga anak-anak mereka dengan baik supaya anak-anak mereka membesar dengan baik dan memberikan kasih sayang secukupnya. Pihak masyarakat juga perlu memainkan peranan yang penting. Jika berlakunya kes penderaan kanak-kanak, mereka perlu melaporkan kepada pihak berkuasa supaya ibu bapa dikenakan hukuman yang setimpal. Pihak media massa perlu mengiklankan di setiap media supaya ramai masyarakat kita mengambil peduli tentang kebajikan anak-anak.